Okey, audio jelas tak? Jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya sebelum saya mula. Ya, mesej kepada saya. Live hari ini agak menarik. So, audio jelas tak? Ya, tolong ya maklumkan kepada saya jika audio jelas. Ya, saya tunggu di ruang, saya lihat di ruang komen. So, sementara menunggu komen ya, tolong komen ya jika audio jelas ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga. Tajuk kita hari ini ialah sebab sebenar Anwar kelihatan kuat dan Perikatan Nasional lemah dan lesu. Ya. So, ini adalah susulan banyak sangat pertanyaan kepada saya. So, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya ya di ruang komen. Saya tunggu ya. Jelas tak? Tolong komen ya. Minta tolong komen jika audio jelas. Kalau tidak, dia jadi buang masa ya. So, boleh tolong komen jika audio jelas ya. Baik. So, okey, saya tunggu komen ya. Sementara tu saya mulakan lah ya. So, ini adalah satu soalan yang ditanya ramai sebab ya, sebab mereka keliru ya. Bagaimana sekarang ni perikatan boleh ya nampak leka, letih, lesu, tidak bermaya, tidak efektif, walaupun banyak apa orang kata. Okey, terima kasih ya, audio jelas ya, audio jelas. Okey, so walaupun orang tertanya-tanya mengapa perikatan dilihat lembab, lesu, letih, walaupun mereka ada banyak poin yang diketengahkan. Kerajaan buat macam ini, macam itu, kegagalan sini, kegagalan situ, tapi terlalu tak efektif ya. So, saya pun dah jelaskan banyak kegagalan strategi pembangkang. Okey, dari sudut penampilan, dari sudut penghujahan, dari sudut approach ya, hala tuju. So, saya dah jelaskan. Tetapi hari ini saya memberi perspektif yang lain. Now, saya mulakan dengan memberitahu anda bahawa jika anda kaji ya, politik di banyak negara, daripada negara membangun atau negara dunia ketiga termasuk Malaysia, parti yang kuat, bukan parti itu bukan parti kecil seperti UMNO ke ya, bukan parti yang berdiri dengan sendiri, tetapi blok yang kuat, gabungan yang kuat ya. Blok yang kuat ya, di Malaysia blok utama yang ada ni juga digelar parti ya. Pakatan Harapan juga didaftar sebagai parti ya. Perikatan Nasional juga didaftar sebagai parti. So, dia parti tetapi dia satu blok parti yang merupakan blok yang terdiri daripada parti-parti komponen. Jadi blok yang kuat di mana-mana negara termasuk Amerika dan Malaysia akan menang pilihan raya umum ya. Now, mendengar ini, mungkin anda kata, apa lagi nak cerita benda ni? Semua orang tahu kan benda ni. Ya, tapi kalau anda selami maksud saya, apabila saya berkata blok yang kuat,
kuat ni ada macam-macam tafsiran. Okey, di Amerika dua-dua blok yang ada, blok utama iaitu Republican dan Demokrat, dua-duanya blok yang kuat, besar, ya. Tapi besar tidak menjamin, ya, ianya boleh menang, ya. Dari sudut saiz dia, dari sudut representasi dia, dia besar, dia kuat. Tapi ada banyak faktor lagi yang menunjukkan siapa lagi kuat. Faktor-faktor ini saya akan jelaskan. So, yang lebih kuat dia akan menang, tetapi bukan hanya berdasarkan saiz atau representasi, maknanya dialah paling banyak pemimpin hebat ke apa, bukan itu. Okey. So, ada faktor-faktornya. Pertama, ya, syarat untuk menjadi lebih kuat berbanding dengan blok lawan, pemimpin berani buat perkara yang tidak disukai rakyat. Semua ni saya akan jelaskan, ya. Tapi pemimpin berani buat perkara yang tidak disukai rakyat. Kedua, dia adalah blok yang cukup besar untuk mentadbir negara. Okey. Ketiga, dia perlulah dilihat oleh rakyat sebagai blok yang ofensif, bukan defensif. Maknanya dia ni kaki serang. Dia tidak dilihat sebagai kena serang, mempertahankan diri. Okey. Keempat, blok itu tidak harus ada konflik dalaman yang nyata yang rakyat boleh lihat. Dan yang ketiga, yang kelima, dia diiktiraf kuat secara langsung atau tidak langsung oleh blok lawan. Kelima-lima perkara ini menjadikan blok berkenaan terlalu kuat dan garanti menang pilihan raya. Okey, so satu-satu saya akan jelaskan, ya. Dari situ kita akan tahu mengapa Anwar kelihatan kuat dan Perikatan nampak letih, lesu, tak bermaya dan gagal. Nah, Anwar ni pakar strategi. Dia dah melalui banyak liku-liku dalam 20 lebih tahun dalam percubaan dia menjadi Perdana Menteri. Awak suka dia, awak tak suka dia, tetapi mereka telah pakatannya dan Anwar telah belajar dari banyak kesilapan dan memantapkan strategi, dan sekarang bermain strategi pada tahap yang Perikatan tak ada tandingan. Okey. So kita lihat mengapa Anwar dilihat atau nampak kuat, sedangkan ada orang mendakwa dia sebenarnya lemah, ya. Okey. So pertama, ya, kita rujuk balik negara kita. Kita jangan lihat Amerika dan sebagainya. Siapakah pemimpin yang paling kuat dalam sejarah tanah air? Tun Mahathir. 22 tahun dia pegang, orang memang nampak dia cukup kuat. Okey. Mengapa dia nampak kuat? Okey, adakah Tun berani buat perkara yang tidak disukai rakyat? Banyak kali. Dia buat, kalau dia rasa betul, dia buat. Dia tak kisah. Kalau benda tu dia rasa betul, dia buat. 22 tahun dia mentadbir. Okey. Contohnya pemimpin masa dulu berlaku ops lalang, masa dulu berlaku benda ni, benda tu dia buat. Okey. Bank-bank perlu di merger of bank, ya, disatukan. Bank perlu dua bank jadi satu dan sebagainya. Ada yang tidak suka. I don't care. Saya suruh buat, awak buat. Itu Tun Mahathir. Now, ada benda yang dia buat tidak disukai rakyat, tapi dia justifikasi sebagai perlu, dan memang perlu pun. Now, mungkin awak tertanya, kalau pemimpin buat benda yang tidak disukai rakyat, rakyat marah, kemudian rakyat akan tolak pada pilihan raya umum. Kalau awak berfikiran secara dasar, secara asas, itu betul. Kalau awak berfikiran on the surface, ya, secara mudah, itu betul.
Tapi kalau awak selami secara mendalam, okey, apa yang akan berlaku ialah apabila pemimpin melakukan perkara yang tidak disukai rakyat, rakyat akan cari alternatif yang lebih kuat. Jadi perlu ada blok yang lebih kuat daripada blok yang dipimpin oleh pemimpin yang awak marah tu. Ya. Jadi awak perlu cari blok yang lebih kuat. Jika tidak ada blok yang lebih kuat, maka secara automatik rakyat akan kekal pilih blok pemimpin berkenaan dan blok yang sedia mentadbir walaupun mereka marah. Ini hakikat. Okey. So, jika pemimpin ni seperti Tun, dia lakukan apa yang dia mahu. Okey, so itu pertama. Dia mewakili Barisan Nasional, itu blok besar yang mampu tadbir negara. Syarat kedua, dia mewakili blok yang menjadi penyerang atau ofensif, bukannya defensif atau mempertahankan diri. Dulu masa Tun mentadbir, pembangkang siapa? Dua yang utama sahaja, DAP dan PAS. Itu yang kira dua yang utama lah. Adakah berbanding dengan Barisan Nasional, DAP satu blok besar, iaitu syarat kedua? Tidak. Adakah PAS satu blok yang besar? Tidak. Adakah DAP penyerang, dianggap penyerang atau diserang? Okey. DAP memang serang dari dulu, macam-macam isu. Dia kata UMNO ekstrim lah, dia main-mainkan isu yang bersempadankan rasisme dan sebagainya, Islamofobia dan sebagainya. Okey. Memang dia ada buat. Okey. Dan UMNO pula, dia pun serang DAP. Okey, dia pun serang DAP. DAP resis macam ini. Tun Mahathir pun pernah berdiri atas pentas dan kata resis, ya, macam-macam, ya, diserang. Tapi siapa yang blok lebih besar? Barisan Nasional. Tambah pula serangan bertubi bukan hanya dari UMNO, dari MCA pun kena, DAP kena. Ya. So, dia kecil, serangan dia tenggelam begitu sahaja. UMNO besar, MCA, Barisan semua ni besar, dan dia pun serang. Bila dua-dua serang, satu lebih besar, yang lebih besar dilihat sebagai penyerang. Dan bila UMNO serang, DAP akan jadi defensif. Itulah orang akan tangkap. Oh, yang besar serang, yang ni defensif. So, penyerang adalah Barisan Nasional dan diserang adalah DAP. Begitu juga PAS. PAS. Dulu kalau tanya Muhyiddin dulu-dulu, PAS adalah parti ajaran sesat. Ini bukan saya yang kata, Muhyiddin yang kata. Okay? So, PAS, DAP dianggap parti yang diserang. Parti yang diserang bukan parti alternatif yang disukai rakyat. Rakyat cari alternatif untuk lawan blok yang dipemarah. Kalau dipemarah dengan Tun, kalau dipemarah dengan Barisan Nasional, mereka lihat sana, mereka ni tak kuat, mereka lemah, mereka kena serang secara psikologi lah, ya, tanpa disedari. So, of course, DAP dengan PAS tidak akan jadi pilihan utama. Mungkin setengah pihak akan sokong DAP, setengah pihak akan sokong PAS, tapi majoriti kekal bersama Barisan Nasional. So, Barisan Nasional nampak begitu kuat sekarang sebab bukan hanya dia dilihat sebagai blok penyerang, tetapi pemimpin dia juga berani buat perkara yang tidak disukai rakyat. So, secara tidak langsung, tanpa disedari, secara psikologi dalam minda rakyat, oh, dia ni berani, maknanya dia betul-betul kuat. Tengok, dia serang, rakyat marah, tapi rakyat tetap pilih dia. Dia jadi bertambah kekuatan blok penyerang itu. Okey? Dan di bawah Tun Mahathir, ada tak konflik dalaman Barisan Nasional? Sini sana sikit-sikit ada, tapi konflik besar ada tak? Tidak ada. Tidak ada. Selalu dia pandai leraikan. Ya, dia pandai leraikan dan dia tidak bercerita di umum
berkenaan dengan masalah MCA dengan UMNO ke apa ke, benda tu semua disimpan dalam bilik rundingan sahaja. Disiplin Barisan Nasional pada ketika itu tahap dia tinggi. Okey. Dan diiktiraf kuat oleh blok lawan. Ya. Now, diiktiraf secara langsung atau tidak langsung. Okey. DAP tak akan kata secara langsung Barisan Nasional kuat. PAS tidak akan kata secara langsung Barisan Nasional kuat. Tapi secara tidak langsung, apabila mereka meroyan, merungut, Mahathir lakukan benda ni tak betul, DAP kata benda ni tak betul, tetapi isu tu berakhir di situ selepas 1-2 minggu, kemudian jadi isu lain kan. Orang kata ni lemah, dia tak boleh lawan isu tu sampai habis, dan mereka asyik merungut. Orang takkan, bila awak tak lawan isu tu sampai habis, orang lupa apa yang awak lawan. Mereka hanya ingat kau ni kerap merungut, meroyan. Jadi bila awak dicap sebagai kerap merungut, meroyan, secara tidak langsung awak sedang mengiktiraf bahawa pihak itu kuat. So semua ni telah menjadikan UMNO Barisan Nasional kebal. Sebab itu Tun Mahathir menjadi pemimpin terkuat di negara ini. Okey, dan Barisan Nasional dapat mengekalkan majoriti 2/3. Kemudian Anwar dipecat. Now, Anwar dipecat daripada UMNO menyebabkan DAP telah berdamping dengan Anwar dan ada persefahaman longgar di antara DAP dengan PKR yang tertubuh akhirnya. Anwar mula-mula dia menjelma, reformasi menjelma kepada keadilan, kemudian kepada Parti Keadilan Rakyat. So kerjasama ini telah mewujudkan bayangan satu blok yang sedang lahir, ya. Dia belum besar lagi. So bila dia tak besar, salah satu daripada syarat yang saya sebutkan tidak ada, dia masih belum mampu jadi pilihan rakyat. Tetapi dah ada benih yang bercambah bahawa akan wujud satu blok alternatif. So ini beransur-ansur menjelma kepada kerjasama longgar di antara PAS, DAP dan PKR pada PRU 2008 di bawah jenama Barisan Alternatif. Nah, Barisan Alternatif itu tidak begitu rasmi dan tidak begitu ditakrif dengan baik. Ya, so ia baru sahaja, bila baru sahaja dan tidak, ya, bukan rasmi dan orang tak pasti dan sebagainya, tidak didaftarkan dan sebagainya. So sukar bagi orang nak percaya sangat. Mereka melihatnya sebagai longgar, dan memang longgar pun kerjasama DAP, PAS dan PKR berkompromi untuk dapatkan kerusi lebih banyak, ya. So tapi dengan cara itu sekalipun rakyat yang marah dengan kepimpinan Abdullah Badawi, ya, sebab DAP serang kepimpinan Abdullah Badawi, pembangkang, ya, DAP, PKR semua pembangkanglah, serang kepimpinan Abdullah Badawi. Jadi pada ketika itu, pada PRU 2008, kerjasama longgar antara PAS, DAP dan PKR dilihat sebagai agak besar, bukan cukup besar, agak besar. Satu syarat sudah dipenuhi dan mereka penyerang, sebab pentadbiran Abdullah Badawi bukannya serang balik, dia mempertahankan diri. Oh, ini tak betul, oh itu tak betul, ya. So gabungan longgar antara DAP, PKR, PAS dilihat sebagai penyerang pentadbiran Barisan Nasional bawah Abdullah Badawi dilihat buat pertama kali dalam sejarah sebagai defensif ataupun mempertahankan diri. So gabungan longgar antara DAP, PAS dan PKR ni nampak ada kekuatan sikit, ada keberanian, ada kelantangan. Kalau dulu satu-satu isu DAP lawan, kemudian dia pudar dan masuk isu lain dan DAP asyik meroyan dan sebagainya. Sekarang strategi dah ubah, dia bukan meroyan, dia serang benda tu, dia serang. So
dia tidak dia tidak mengiktiraf bahawa Barisan Nasional kuat. Dia menampilkan diri dia sebagai kuat. Kemudian ada ramai pemimpin yang berani. Dia tak kira ada siasatan dimulakan ke apa ke. Kalau saya betul, saya akan teruskan. Saya sanggup harungi segalanya. Sikap itu sudah makin menampil di dalam blok longgar ini sebab dibawa oleh budaya reformasi. Budaya reformasi ni memang macam tu. Dia tak kisah, dia langgar, dia buat, dia salah betul dia buat. Ya. Dia hasut rakyat, jatuhkan kerajaan, dia buat. Okey. So benda tu ada keberanian. Lagi satu faktor kekuatan. Ya. Tiada konflik dalaman. Ya, mereka bersetuju. Okey, DAP jangan sentuh isu ni berkenaan dengan negara Islam, PAS jangan sentuh benda ni, tak mau tunjukkan konflik. Nampak ada tanda-tanda, tapi baru lagi, orang tak yakin, tapi ada tanda-tanda tidak ada konflik dalaman. Apa yang terjadi? Sebab mereka baru, mereka taklah menang seluruh negara, tetapi berlaku tsunami China pada 2008, Pulau Pinang dan Selangor jatuh ke tangan blok alternatif, dan buat pertama kali semenjak 1969, ya, gabungan kerajaan hilang majoriti 2/3. Okey. So, berdasarkan hujah saya ni, kamu akan jangka kalau begitu pilihan raya seterusnya blok alternatif akan menang, kan? Tidak. Kerana mengapa pada PRU 2013 Pakatan Rakyat, ya, selepas PRU 2008, bulan seterusnya PRU 2008 pada bulan Mac, bulan April, bulan seterusnya Pakatan Rakyat telah ditubuhkan, iaitu PAS, DAP dan PKR. Jadi awak mungkin tanya, mengapa pada PRU 2013 Pakatan Rakyat tidak menang satu negara? Jawabnya mudah. Keberanian pemimpin ada, kelantangan ada. Mereka dah jadi blok besar yang mampu mentadbir negara, sudah terbukti boleh mentadbir, ya, DAP di Pulau Pinang, PKR di Selangor, ya. Tiada konflik mereka blok penyerang, bukannya defensif, dan mereka tidak iktiraf lawan mereka itu kuat. Mereka menampilkan diri mereka kuat. So mengapa tidak menang? Sebab satu syarat tidak dipenuhi, iaitu konflik dalaman. Di sana sini ada konflik dalaman di antara PAS dengan DAP. Walaupun mereka secara am nampak mesra, tetapi sekali-sekala timbul isu berkenaan dengan negara Islam, agama Islam dan bla bla bla. Bila ada konflik dalaman dan ianya diutarakan di umum, okey, ini menjadi kelemahan kepada parti, khususnya di negara kita di mana rakyat ada dua blok utama, iaitu Muslim dengan bukan Muslim, dan DAP lazimnya mewakili bukan Muslim dan PAS mewakili Muslim, dan konflik wujud atas isu itu menyebabkan wujud fenomena kadang-kadang orang Cina teragak-agak nak sokong calon PAS walaupun duduk sekali dalam Pakatan Rakyat, dan orang Melayu yang sokong PAS teragak-agak nak sokong calon DAP. So bila perkara ni berlaku, kerusi-kerusi tertentu, bila ada calon PAS dia tidak dapat sokongan Cina, dan begitu juga bila ada calon DAP tidak dapat sokongan penyokong Melayu PAS. So sebab itu Pakatan Rakyat menunjukkan peningkatan tetapi masih tidak mampu mentadbir, menawan negara. Okey. So kemudian Pakatan Rakyat dibubarkan 2015. Ditubuhkan Pakatan Harapan. Kemudian Pakatan Harapan dia wujudkan parti Islam dia sendiri, iaitu Amanah, dengan menggunakan bekas-bekas pemimpin PAS, Muhammad Sabu, Khalid Samad dan sebagainya. Okey, Mujahid dan sebagainya. Kemudian Pakatan Harapan telah bekerjasama dengan Bersatu menjadi satu lagi komponen Pakatan Harapan. Bersatu ada bekas ahli-ahli UMNO.
Dan kesemua ni tidak menunjukkan sedikit pun konflik. Mereka sepakat, mereka hanya cakap satu bahasa, iaitu nak tumbangkan kleptokrat, nak tumbangkan Barisan Nasional. Sampai Tun Mahathir muncul di dalam pentas, sebab Tun Mahathir ni pengalaman dia luas, 22 tahun. Dia tahu apa yang saya cerita. Kalau dia dengar live ini, dia tahu apa yang saya cerita. Anwar pun tahu apa saya cerita. Ya. So dia tahu benda ya, blok besar yang mampu mentadbir, yang penyerang bukan defensif. Tidak harus ada konflik dalaman, tidak harus iktiraf belah sana kuat. Ya. So dia hadir, ada sebab dia hadir di pentas DAP dan lafazkan kata-kata bahawasanya saya sedar DAP sudah berubah. Ada sebab. Dia tahu dia nak matikan apa jua tomahan sekiranya ada bahawa wujudnya konflik. Matikan terus apa jua kesangsian rakyat wujud konflik. So, bila dia berbuat demikian, tidak ada di dalam minda rakyat bahawa wujud konflik dalaman itu satu kekuatan. Kemudian ianya jadi blok besar. Ya, ada DAP, ada PKR, ada Parti Islam mewakili PAS, mengganti PAS. Kemudian ada Parti Bersatu, bekas-bekas heavyweight daripada UMNO. Kuat. Kuat, kuat, kuat. Kemudian, of course, seperti lazimnya semenjak 2008, DAP serang. Ya. Bersatu serang, Muhyiddin serang, Tun serang, semuanya serang siapa? Najib. Dengan satu tema, 1MDB 2.6 bilion. Okey, kleptokrat. Ya, kleptokrat ni sebenarnya dipopularkan oleh DAP, perkataan itu, especially Lim Kit Siang. Okay, so kleptokrat, 1MDB 2.6 bilion. Ya, cash is king. Serang. Masa tu saya penyokong Najib. Saya tahu, saya dalam kumpulan yang cuba pertahankan Najib. Saya tak sedar lagi. Okey, saya baru kira relatively new lah. Dan saya pernah tegur kepada kem pengendali media menerus. Saya tak ada contact direct pada masa tu, menerusi satu saluran saya beritahu, do you realize that we are on the defensive, they are on the offensive? Adakah awak sedar kita ni mempertahankan diri sahaja, mereka ni serang dan sentiasa tukar tiang gol, menyebabkan kita terpaksa tukar-tukar strategi untuk pertahankan diri, tidak ada masa untuk membuat strategi serang. Tapi of course pada masa tu saya agak baru dalam kumpulan tu, so tidak didengari lah. But realitinya saya betul, sebab Barisan Nasional di bawah Najib nampak terlalu defensif dan PH di bawah akhirnya ya di bawah Tun Mahathir, ya, sebab Tun Mahathir jadi pengerusi, menjadi ofensif gila. Okey, ofensif gila. Kemudian tiada konflik dalaman, kuat. Dia penyerang sampai barisan terpaksa pertahankan diri, kuat. PH kuat. Dia blok besar yang mampu mentadbir negara, kuat. Pemimpin berani buat perkara, dia lantang, dia sebut, dia lawan sampai habis. Dia tak nak lepaskan isu 2.6 bilion. Najib buat apa? Dia mulakan siasatan, orang ni hasut, orang tu hasut. Mereka tak kisah, mereka teruskan, kami betul, kamu salah, saya tak kisah, kami disiasat. Dia teruskan isu tu, dia tak lepaskan, kuat. Okey, dan dia tidak iktiraf, dia tidak meroyan, oh saya kena siasat, ya. Dia buat macam tu, dia tidak ada, kemudian mati isu tu pergi isu lain, tak, dia tak meroyan. Sebab bila meroyan dan kemudian awak isu tu mati, awak secara tidak langsung mengiktiraf pihak yang memperlakukan anda tu kuat. So semua ni memberikan image terlalu kuat kepada rakyat. So apabila rakyat nampak ada satu alternatif yang lebih kuat,
dan mereka marah dengan Najib sebab kos sara hidup yang tinggi, sebab skandal 1MDB. Mereka tercari-cari alternatif yang kuat itu, dan bila jumpa, menanglah Pakatan Harapan. Okey. Benda ni seluruh dunia awak kaji, ianya betul. So kita kembali kepada zaman sekarang, Anwar dengan versus Perikatan Nasional. Siapa yang kuat? Okey. Saya tak mau dengar siapa betul, siapa salah untuk tujuan live ini. Saya tak mau dengar Anwar betul, Anwar salah. Itu bukannya tujuan live ini. Pokoknya, siapa yang kena serang? Okey. Ada orang kata, "Oi, Anwar kena serang. Tengok Perikatan dia lantang." Ada orang ni dia buat pendedahan. Ada orang itu dia cakap Anwar penipu, Anwar putar belit, mesin basuh. Ada pula kumpulan ni dia perkeluarkan kata-kata keji. Itu saya pantang, ya. Kata-kata keji, dia label Anwar ini, Anwar itu, dia pertikai ini, pertikai moral dia dan macam-macam. Ada orang yang rasional, tetap berfakta, tetapi terus serang, bukan serang, mempertikai beberapa tindakan Anwar. Saya pun ada pertikai. Zahid tidak disiasat LCS dan macam-macam lagi. So Anwar ni diserang. Betul ke diserang? Okay, Perikatan dia sedang mengiktiraf tanpa disedari bahawa Anwar kuat. Macam mana? Dia akan timbul satu isu, dia akan bising-bising satu isu, kemudian bila dia kena kat batang hidung dia, contohnya kena siasat ke apa ke, saya tak mau tahu siapa betul siapa salah lah. Kadang-kadang Perikatan betul, Pakatan yang salah kerana menyiasat orang ni. Tapi kadang-kadang Perikatan pun boleh salah kerana dalam dia memperjuangkan isu tu ada juga elemen yang tidak betul, ada juga elemen penghinaan lampau. Okey, tapi itu semua kita tinggalkan buat seketika. Tapi dia meroyan. Oh, tengok depa buat macam ni, depa buat macam itu. Okey, meroyan tak apa. Tapi teruskan lawan isu ni. Saya tak kisah, saya betul. Kita akan lawan sampai habis. Tak ada. Isu tu akan mati. Kemudian isu baru timbul, isu tu akan mati. Baru timbul, isu tu akan mati. Kemudian kepimpinan Perikatan tidak menyokong dari belakang, tak kira aktivis ke, penyokong ke, siapa ke, semuanya lembab. Semuanya kadang-kadang tak bersuara. Dalam contohnya 1 tahun, boleh kira berapa kali Muhyiddin buka mulut. Okey. So orang akan tumpu kepada meroyan, dan secara psikologi, secara tidak langsung, kami lemah, mereka kuat. Satu syarat sudah dipenuhi yang memihak kepada Pakatan, iaitu Perikatan secara tidak langsung telah mengiktiraf bahawa Pakatan dan barisan kuat. Okey. Kedua, konflik dalaman. Memang wujud konflik dalaman. Kita cerita Bersatu dulu. Ramai dalam Bersatu tidak sehaluan dengan kepimpinan Muhyiddin. Dan dikhabarkan ini antara sebab seorang dua MP yang berpaling tadah dulu. Ada yang berpaling tadah atas sebab tersendiri, tapi ada juga dikatakan sebab tak setuju dengan kepimpinan Muhyiddin, malah pernah disebut oleh salah seorang daripada MP berkenaan. So ini masalah kedua, konflik dalaman Bersatu. Dan ada juga perselisihan, walaupun tidak meletup, tetapi antara PAS dengan Bersatu. Ya, ada suara-suara yang mahu Muhyiddin berundur. Okey. So konflik dalaman agak melarat, dan benda ni sudah ada di bawah pengetahuan umum. Tak kuat, automatik belah lawan kuat. So Perikatan dilihat sebagai blok defensif, dia mempertahankan diri.
Pakatan dan barisan nampak seperti blok penyerang. Sebab ialah orang kata dia serang tapi isu mati. Dia tidak all out. Okey. Dan tambah pula, siapa yang kena dakwa, nak cakap betul ke salah ke zalim ke apa ke, tapi pokoknya siapa yang kena dakwa ni, dakwa tu, kena dakwa ni, kena tangkap ni, kena siasat ni, perikatan. So dia kena serang. Oh, Pakatan kuat, Anwar kuat. Kemudian satu je syarat dia penuhi, dia blok besar yang mampu mentadbir negara. Itu saja, tak cukup. Dan pemimpin berani buat perkara yang tidak disukai rakyat. Saya dah beritahu, pemimpin-pemimpin perikatan ni letih, lesu, bisu. Tapi Anwar pula, dia berani buat benda yang tidak disukai rakyat. Nah, saya tak tahu dia buat sebab dia rasa perlu buat. Memang dia mungkiri janji, tapi dia buat sebab dia rasa perlu buat, atau dia faham permainan psikologi ni dan dia sedang tampilkan bahawa dia kuat. Syarat kelima. Sebab 4 syarat sudah dipenuhi, secara tidak langsung pembangkang mengaku mereka ni kuat. Ya, sebab mereka meroyan, isu tidak dibawa sampai habis. Mereka ni sekerat jalannya. Konflik dalaman ada. Jadi Pakatan nampak kuat. Blok penyerang, PH dengan barisan nampak serang. Perikatan defensif. Ya, PH dengan barisan, PH campur barisan, dah jadi blok besar. Lebih besar dari Perikatan Nasional. Dan akhirnya Anwar, dia buat benda yang tidak disukai rakyat. Of course, rakyat marah. Tapi bila mereka lihat alternatif, lemah, letih, lesu, mereka akan lihat balik pada Anwar. Oh, dia ni kuat, dia berani buat benda ni. Ya? Walaupun kita dah tunjuk kita marah, tapi dia berani buat. So, walaupun pilihan raya kecil berlaku, pilihan raya negeri berlaku, dia tak kisah apa keputusannya, dia tetap buat. So, aura dia sebagai pemimpin kuat akan bertambah. Ya. Sebab Anwar barangkali tahu apa yang saya tahu, iaitu bila puak lawan alternatif dilihat lemah, macam mana pun puak yang menampilkan diri sebagai kuat akan menang. Dan pemimpin blok yang dilihat kuat itu boleh melakukan perkara yang memarahkan rakyat tanpa kena akibatnya, asalkan blok lawan sentiasa kelihatan lemah. So, teori yang mengatakan di media sosial ni bahawa Anwar buatlah benda yang memarahkan rakyat, dia akan ditolak pada PRU 16, percayalah kepada saya, melihatkan perikatan sekarang ni, teori itu boleh bungkus dan buang. Ya. Hanya satu cara Anwar boleh jatuh apabila memarahkan rakyat, iaitu wujud konflik dalaman di dalam Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Di seluruh dunia, salah satu sebab blok yang kuat atau dilihat kuat boleh tumbang ialah bila berlaku konflik dalaman. Dan adakah konflik dalaman dalam gandingan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional? Ada. Majoriti dalam Barisan Nasional tidak begitu suka kerjasama dengan DAP dan sebagainya. Ada konflik dalaman. Ada. Saya tak mau cerita dalam ni. Ada. Dalam Pakatan Harapan pun ada. Tetapi menerusi pengalaman Pakatan Harapan sekian lama, pemahaman mereka berkenaan konsep kubu kuat. Ya. Kubu awak mungkin tak kuat, tapi awak kena tunjukkan seolah-olah ianya kuat. Menyebabkan mereka mahir untuk tidak menonjolkan konflik dalaman. Itu saya kata.
Anwar dah belajar strategi, mereka tengah main strategi level lain. So seperti Tun Mahathir dulu, Tun Mahathir boleh buat benda yang tidak popular, Anwar boleh buat benda yang tidak popular selagi keadaan Perikatan Nasional macam ni. Tetapi dulu Tun Mahathir tidak ada blok lawan yang besar. Kini Anwar ada blok lawan yang besar, tapi blok lawan yang besar pun dia letih lesu, dia lemah, dia tidak faham strategi, menyebabkan Anwar masih kelihatan kuat. Sedangkan sebenarnya dia tak begitu kuat. Dia perlu memenuhi kehendak semua pihak dan kehendak yang bercanggah-canggah. DAP nak ini, UMNO nak itu, Sabah dan Sarawak yang nak ini. Kalau Sabah dan Sarawak tarik, majoriti dia hilang sebab Barisan Nasional tak cukup untuk tampung. Tapi sekarang boleh sebab ada 6 MP bersatu kan, ya. Tetapi masih risiko besar, ya. So dia berada dalam keadaan risiko, dia perlu penuhi Sabah dan Sarawak, ya. Itu sebenarnya bukan sikap pemimpin kuat. Pemimpin kuat dia tidak perlu melutut kepada mana-mana pihak. Dia buat apa yang difikirkan betul, ya. Okey. So inilah sebabnya Anwar kelihatan kuat dan Perikatan Nasional nampak letih lesu. Dan dia buat perkara yang tidak disukai rakyat, tetapi berdasarkan perkembangan semasa, kalau saya buat unjuran kepada PRU 16, Anwar tetap akan jadi Perdana Menteri. Okey. So ini kira sepintas lalu lah, walaupun panjang, tapi sepintas lalu pencerahan saya berhubung politik negara dari sudut penampilan, siapa kuat, siapa lemah, siapa akan menang, siapa tidak akan menang. Pokoknya blok yang menampilkan diri dia sebagai blok yang kuat, walaupun mungkin dia tak kuat, walaupun kubu dia mungkin kosong, tapi dia berjaya yakinkan rakyat bahawa kubu dia penuh dengan askar, dia kuat, dia akan menang pilihan raya. Ini secara konsisten terbukti di seluruh negara dan di negara kita, dunia dan di negara kita. Baik, jika ada soalan, saya luangkan masa 2-3 minit untuk jawab, ya. Sulaiman Muhammad Hassan menampakkan diri kuat itu sifat yang dicela, dilarang oleh Islam. Inilah kelemahan Perikatan. Okey, ini semua perbincangan dari sudut agama. Saya berbincang realiti politik, ya. They call it real politics, ya. Kesedaran ini kalau tidak ada, ya. Dan ini bukannya sesi nak tegur Perikatan atau apa. Saya bukannya tegur Perikatan, saya bukannya puji Pakatan. Saya hanya membuat satu pencerahan berdasarkan pemerhatian saya, pemahaman saya, ya, berhubung dengan perkara-perkara berkaitan dengan politik di negara kita dan masa depan. Itu sahaja, ya. So this is reality. Okey. So menghala ke hadapan, kalau ada soalan boleh tanya, ya. Menghala ke hadapan, untuk contohnya Perikatan nak tampilkan dia kuat dan buktikan bahawa sebenarnya Anwar tidak kuat ke atau PH tidak kuat ke, ya. It's all about mindset. Semua ni adalah percaturan psikologi sahaja, permainan psikologi sahaja, ya. Tetapi bila kena dakwaan ini, dakwaan itu, siasatan ini, siasatan itu, memang nampak kena serang. Walaupun ianya bukan serangan, walaupun mungkin semua tu patut, mungkin ada kesalahan. I'm not talking about betul ke salah ke, ada kesalahan ke, atau ini penganiayaan. Itu bukan niat saya. I'm talking about secara psikologi, siapa dilihat sebagai orang yang defensif. Saya tak lakukan, ini semua penganiayaan politik kan. Orang pemimpin Perikatan akan cakap kan. Kemudian benda tu akan mati kan.
Itu confirm awak sudah menampilkan diri sebagai meroyan dan kena serang. Cuba lihat Anwar dulu. Dia takkan lepas. Dia akan kata ini adalah penganiayaan. Dia takkan lepas benda tu. Ya. So, baka yang ada lah. Okey, kita boleh nampak. Okey, sekarang ni masa ujian bagi menunjukkan kehebatan berpolitik, ya. Pemimpin-pemimpin perikatan dan pakatan kan. Kita boleh nampaklah kemampuan sebenar. Ya. So, ada soalan lain? Tak ada, ya. So, kalau tak ada, kita habiskan live lah. Saya beri masa setengah minit lagi. Kalau ada soalan, boleh tanya. Okey, Syamir Syam, adakah kehadiran PAS di perikatan masih relevan atau diperlukan? Okey, sokongan Melayu ni bukannya dengan bersatu majoriti, bukan dengan bersama bersatu, ianya bersama PAS. Bersatu ada kekuatan dia di kawasan tertentu, PAS ada kekuatan dia di kawasan tertentu, PAS lebih, bersatu kurang. Tetapi pergabungannya menguja Melayu untuk sokong lebih ramai. So, bersatu dapat manfaat, PAS dapat manfaat. Tetapi tiang utama perikatan adalah PAS. Persoalannya bukanlah adakah kehadiran PAS di perikatan masih relevan. Persoalannya pada pandangan saya ialah adakah kehadiran bersatu di perikatan lebih relevan, atau adakah bersatu dan PAS perlu fikirkan cara untuk tukar daripada dua parti menjadi satu parti. Benda tu takkan sanggup dilakukan. Ini adalah kegagalan hampir semua pemimpin Melayu, tak kira di blok kerajaan maupun blok pembangkang, ya. Mereka akan cerita penyatuan, tetapi mereka lah paling banyak berpecah. Kemudian nak suruh orang yang sokong mereka bersatu, sedangkan mereka yang memimpin orang yang sokong mereka ni semuanya berpecah, ada ego, ada kepentingan, kira menipu ummah. So, saya pantang pemimpin-pemimpin ni guna penyatuan ummah atau penyatuan Melayu. Kalau nak minta penyokong mereka bersatu, saya rela. Okey. Okey. Muhammad Yusof Tuan, boleh komen pejuang masih relevan tak pasal underdog yang banyak loss kerusi PRU lepas? This is what you call a no-brainer. Okey, saya bukannya nak hina pejuang ke apa, tapi saya dah lama beritahu pejuang is wasting time, elok tutup kedai. Ini pendapat peribadi saya, ya. Okey, is wasting time, elok tutup kedai. Dan awak lihat pejuang, ya, sebelum PRU 15, pada PRU 15 dia perjuang, ya, agama, bangsa, negara, dia serang PH dan sebagainya. Tapi sebelum itu mereka pergi cuba bincang dengan PH, bincang dengan perikatan. Pada masa itu terbuka nak jadi sebahagian dari PH. So they are just looking for opportunity. Bagi saya tutup kedai lah, tapi itu pendapat peribadi saya. Okey. Tamizi Derajat, PAS dan bersatu wajib diterajui Tun M, lebih berkarisma. Percayalah, selagi Muhyiddin ada di situ, selagi semuanya akan jadi dalca, parpu kari dan kurma. Okey? Takkan. Ya. Dan PAS tidak ada kewibawaan dan kemampuan untuk menampilkan diri dia sebagai kuat dan mampu memimpin. Dia besar tapi dia akan tunduk dan macam-macam lagi, ya. Kekangan psikologi, kekangan macam-macam yang menyebabkan mereka akan terus duduk diam, tidak mahu fahami real politik dan lihat apa yang perlu dilakukan. Dan dengan itu Muhyiddin akan terus mengepalai perikatan, dan kemudian kita tunggu je bungkus pada PRU 16, ya. They are all in La La Land. La La Land tu apa? La La Land, La La Land ni satu dunia alam mimpi, ya. Selepas Kalam Barakah, selepas Anwar, siapa akan lead PH? Oh, I don't know. PH tidak ada transition formula.
tidak ada. Ya. Itu kelemahan PH. Tapi kekuatan juga, sebab selagi Anwar sihat, selagi dia boleh mentadbir, orang tahu PH ni tak ada siapa fikir berkenaan PM, semuanya di belakang Anwar. So itu juga kekuatan, itu juga kelemahan. Okay, so they have to take care of Anwar very well lah. Kalau saya PH, saya akan pastikan Anwar dipelihara dengan bagus sekali, sebab mereka tidak ada formula transition. Muhammad Azri, adakah Najib ada peluang menjadi PM lagi memandangkan aura Najib masih kuat? Awak rujuk, awak scroll ke bawah, ada awak rujuk live, awak cari atau awak pergi ke video dan awak cari live. Ada satu live tu tajuk dia mengapa Najib akan akhirnya kembali sebagai PM. Awak rujuk live tu, saya dah jawab di sana. Ya, saya jangka sebaik selepas PRU 17 atau mungkin setahun dua selepas PRU 17, tapi saya jangka dia akan kembali sebagai PM. Dan saya juga jangka kedua-dua PRU 16 dan seterusnya PRU 17 akan diawalkan. Maknanya dalam 6-7 tahun lagi, 6 tahun lagi lah, saya jangka Najib berkemungkinan tinggi kembali sebagai PM. Berdasarkan situasi politik sekarang, kemampuan Perikatan Nasional. Sebab jika perikatan berubah, mungkin Najib tidak ada peluang kembali sebagai PM. Tamizi Rejab, Najib kena rehat dahulu satu PRU, ini mesti. Bukan satu PRU, saya jangka 2 PRU dia tidak akan jadi PM. Okay. So actually itu yang saya nak sampaikan. Kuat tak kuat sekarang ni yang kita lihat ni adalah permainan psikologi. Ya. Saya tak tahu benar-benar Anwar lakukan benda-benda yang tidak disukai rakyat sebab dia rasa perlu, atau dia nak pelengkapkan syarat-syarat untuk menunjukkan kuat, atau kedua-duanya sekali. I don't know. Okay. So itu sahajalah pendapat saya. Ya, ini semua pendapat lah. Ya. Semua yang saya sebutkan ni pendapat saya. So sehingga kita berjumpa lah di lain masa kalau tak ada soalan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kuasa ketiga.